Okey, Assalamualaikum. Kita teruskan kepada mekanisme pergerakan dan gerak alih. Okey, jadi dalam subtopik ni kita akan berbincang bagaimana sesuatu gerakan dilakukan. Okey. Otot berantagonis bertindak secara bertentangan untuk menghasilkan gerakan. Jadi yang dimaksudkan dengan antagonis di sini adalah otot ini dia wujud secara berpasangan ya. Maksudnya kalau kamu tengok sini, okey. Yang atas ni kita panggil dia bicep. Bawah ni adalah tricep. Jadi dia akan bertindak secara antagonis. Kalau sini mengecut, sini akan mengendur. Maksudnya kalau bicep tu mengecut, tricep akan mengendur. Begitulah juga dengan otot-otot yang lain. Cuma dalam buku ni kita hanya tumpukan pada satu contoh untuk kamu memahami bagaimana pergerakan otot. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini, bicep ni, apa daripada bicep? Bicep ni dia mengecut. Bila mana dia mengecut, tricep ni mengendur. Kan? Bila mana dia mengendur, dia akan boleh memanjang. Dia memanjang, kemudian bicep ni dia mengecut menyebabkan dia jadi kembung macam ni, dia memendek. Dan bila dia memendek, maka gerakan untuk menarik tangan ni boleh ke atas. Menyebabkan bahagian tangan ni boleh digerakkan ke atas. Bagaimana pula dengan kamu menolak tangan ke depan macam tu, macam ni kan? Sebab apa? Sebab tricep ni yang mengecut. Bila mana tricep ni mengecut, maka dia jadi kembung macam ni, menyebabkan dia memendek. Manakala bicep ni dia mengendur. Jadi bila mana dia mengendur, dia boleh memanjang. Jadi tangan yang ni dia tertarik ke belakang. Sebab apa? Sebabkan oleh tricep ni yang mengecut. Okey, jadi kamu dapat tengok sini bahawa satu tindak balas ni yang mana antagonis, kan, yang mana dia bertindak secara bertentangan, menyebabkan boleh berlakunya menghasilkan gerakan. Okey, pergerakan lengan pada manusia adalah disebabkan oleh tindakan otot berantagonis seperti mana diterangkan tadi pada humerus, iaitu otot bicep dan tricep. Jadi kamu tengok ni bahagian humerus, kan? Ni bahagian humerus. Tulang ni adalah tulang humerus. Di sinilah letaknya otot bicep, iaitu di bahagian atas, dan tricep di bahagian bawahnya. Jadi bicep ni dia dengan tricep bertindak secara antagonis. Maksudnya sekiranya otot bicep ni mengecut, maka tricep akan mengendur. Kalau dia tricep ni mengendur, maka bicep adalah akan mengecut. Jadi satu benda yang kamu nak kena ingat, bila mana bicep tu mengecut, perkataan mengecut tu maksudnya dia menjadi lagi pendek. Dia jadi lagi pendek. Bila mana dia jadi lagi pendek, tricep ni akan jadi lagi panjang. Sebab apa? Dia kendur. Bila mana dia kendur, dia akan memanjang. Kalau tricep ni, bicep ni dia memendek, itu maksudnya dia mengecut. Jadi dia kecut, tricep tu kendur, menyebabkan boleh kita gerakkan tangan kita ni ke atas. Begitulah juga dengan sebaliknya. Okey, pergerakan kaki manusia disesuaikan dengan untuk berlari dan berjalan. Okey, prinsip yang sama seperti membengkokkan dan meluruskan lengan digunakan dalam pergerakan berlari dan berjalan. Okey, otot berantagonis pada kaki adalah otot bicep femoris dan quadricep femoris. Jadi sama sahaja apa yang berlaku di lengan, ia juga berlaku di pergelangan di kaki kita, yang mana dua otot ni yang bertindak secara antagonis. Okey, ini adalah gambarnya, yang mana kita dapat tengok otot quadricep femoris di bahagian atasnya, dan di bahagian peha belakang kita ni otot bicep
femoris. Okey, yang atas ni quadriceps femoris, yang bawah ni biceps femoris. Jadi dua otot ni yang bertindak secara berlawanan menyebabkan kita boleh membengkokkan dan meluruskan kaki di bahagian bawah ni. Okey, macam mana jadi dia? Quadriceps femoris mengecut. Bila mana dia mengecut, dia akan memendek. Jadi bahagian dia mengecut ni, dia akan memendek. Bila mana dia memendek, yang bahagian belakang ni pula, iaitu biceps femoris, akan mengendur. Bila mengendur, dia akan memanjang. Ototnya akan dipanjangkan, menyebabkan apa? Kaki ni akan tertarik ke depan. Jadi kita akan boleh meluruskan kaki. Bagaimana pula kalau kita bengkokkan ke belakang? Okey, biceps femoris ni akan mengecut. Bila mana dia kecut, dia akan memendek. Dia pendek. Bahagian atas ni pula, iaitu biceps ni pula, okey, kita tengok bagaimana berlaku pada kaki. Bahagian depan ni sekali, depan ni kita panggil dia quadriceps femoris. Depan ni. Sebab sini ada tulang femur, kita panggil dia quadriceps femoris. Di bahagian belakang kita ni, peha di bahagian belakang ni, biceps femoris. Jadi dua-dua otot ni, quadriceps dengan biceps ni, dia bertindak secara berlawanan. Jadi bila mana kamu meluruskan kaki, kamu akan dapati bahawa quadriceps femoris dia mengecut. Mana atas ni kecut, maksud dia akan dipendekkan. Dia akan dipendekkan. Jadi yang belakang ni akan kendur. Bila mana dia kendur, dia akan jadi panjang. Jadi bila mana atas ni pendek, maka dia akan menarik kaki ni ke atas. Sebab dia memendek, dia akan tarik ke atas. Okey, kalau bagaimana kita bengkok ke belakang pula? Sebab apa? Sebab biceps femoris ni yang memendek. Maksud dia mengecut. Jadi kita akan tertarik kaki ni ke belakang, bengkok ke belakang. Begitulah tindakan antagonis yang berlaku, menyebabkan kita boleh berlari, kita boleh melompat. Sebab apa? Sebab adanya tindakan antagonis antara dua otot ni, menyebabkan kita boleh berjalan, membengkokkan kaki dan juga meluruskan kaki. Okey, kita akan masuk pula pergerakan cacing. Bagaimana cacing ni melakukan pergerakan. Sebenarnya cacing ni dia tak ada rangka seperti tulang lah, dia tak ada. Dia hanya ada rangka hidrostatik. Jadi nama pun hidro tu maksud dia air. Jadi cacing ni bergantung kepada bendalir, bendalir yang terdapat dalam badan dia. Okey, sebenarnya cacing ni pun dia pergerakan dia pun bergantung kepada pergerakan antagonis antara dua otot. Pertama sekali dia ada otot lingkar, yang kedua dia ada otot membujur. Untuk jelas kamu tengok gambar ni. Okey. Dia ada otot melingkar, yang mana otot melingkar ni yang melingkar mengelilingi keliling. Ni otot lingkar, ni pun otot lingkar. Ni otot lingkar. Mana pula otot membujur? Otot membujur dia ke sini. Ni otot membujur. Jadi kamu bayangkan sekiranya ia bergerak secara berlawanan. Bayangkan, okey, di bahagian ni dia memendek kan. Okey, dia bahagian ni dia mengecil kan. Dia mengecil. Macam apa yang terjadi di bahagian kecil ni? Dia sebenarnya di bahagian membujur, otot membujur dia sedang mengendur. Otot bujur ni dia mengendur menyebabkan dia boleh jadi panjang. Lepas tu otot lingkar ni dia mengecut. Bila mana dia mengecut, dia punya dia akan jadi mengecil. Dia panjang dan kecil. Nampak? Dia memanjang dan dia mengecil. Itu terjadi kat sini. Kalau kat depan ni pula,
dia yang kamu tengok otot lingkar ni dia mengendur. Otot lingkar ni mengendur menyebabkan dia akan jadi lebih, dia boleh jadi lebih panjang. Dia membesar. Sebab tu kat kawasan ni dia membesar sikit berbanding sini mengecil. Okey. Apa jadi pada membujur tu? Yang membujur tu dia mengecut. Jadi dia rapat. Bila mana dia rapat gitu. Dan otot lingkar pun mengendur menyebabkan dia jadi membesar. Jadi sebab tu kamu nampak kat sini dia mengembung. Sini dia mengecut. Tapi dia memanjang. Okey, tujuan saya nak tunjukkan kamu dulu gambar ni. Untuk saya tunjuk pada kamu ni, dia ada kita. Kita ni apa dia? Dia macam satu struktur cangkuk. Dia macam sini, dia mencangkuk gitu. Kalau kat saya besarkan, dia macam mencangkuk macam ni. Bila mana otot sini dia menjadi bulat besar macam ni, time tu lah kita ni akan cangkuk tanah. Bila mana dia cangkuk tanah kat sini, dia cangkuk tanah sini, kan? Jadi di bahagian sini dia memanjang, kan? Dia memanjang. Sini tempat dia cangkuk tanah. Bila mana bahagian sini pula dipendekkan, dia akan jadi kecil. Jadi bendali ni akan ditolak ke depan. Sini dia akan kecilkan, kan? Jadi ruang dalam tu akan jadi sempit, menyebabkan air tu tertolak ke depan. Jadi time tu lah kita ni pun juga akan mencangkuk tanah untuk membolehkan dia ni ada tempat untuk dia cangkuk. Dia cangkuk dan dia boleh bergerak ke depan. Jadi itu fungsi kita di sini. Itu fungsi kita. Okey, kita ni kalau kamu perhatikan gambar ni, kamu akan nampak dia macam satu cangkuk kecil. Okey, jadi macam mana dia punya mekanisme dia? Okey, apabila otot membujur di hujung kepala dan hadapan ekor mengecut. Okey, otot lingkar mengendur ini menyebabkan segmen memendek dan menebal. Dia bila mana otot lingkar tu dia kendur. Otot bujur dia kecut. Ini menyebabkan segmen tu, bahagian segmen sini ni segmen ni, okey, dia akan jadi pendek dan tebal. Serta kita ni pada masa tersebutlah dia akan mencangkuk tanah. Okey, kemudian apa jadi? Apabila otot lingkar di kepala mengecut dan otot membujur mengendur, segmen memanjang ke hadapan dan kita melepaskan cengkaman. Dan itu berlaku di sini. Masa ni setelah kita ni akan lepaskan cengkaman. Kan? Ni nampak dia dah lepas cengkaman. Kat sini pula dia akan cengkam. Nampak dia beralih-alih macam tu. Okey, kemudian segmen memanjang ke hadapan dan kita melepaskan cengkaman. Segmen di belakang kepala dan di hadapan ekor adalah pendek kerana otot membujur mengecut dan kita di bahagian ini cengkam tanah. Jadi bila mana dia mengembung macam ni, dia jadi kembung macam ni disebabkan oleh tindakan otot bujur dan lingkar dia tu. Pada masa tersebutlah kita ni akan mencengkam tanah. Bila mana dia memanjang ke depan gini, okey, time ni lah dia akan melepaskan cengkaman. Dan itulah berlaku, kan? Berlaku berulang kali membolehkan cacing tu bergerak ke hadapan. Okey, segmen di kepala pendek dan menebal semula. Kita segmen ini mencengkam tanah yang baru. Kita di segmen belakang kepala melepaskan cengkaman tanah dan ditarik ke hadapan. Okey, gelombang peristalsis. Peristalsis ni maksudnya itu pergerakan dia, kembang kencut tu. Kembang kendur kecut tu, iaitu gelombang menghasilkan gelombang peristalsis di sepanjang badan cacing yang disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur secara beritma. Jadi dia berlaku secara beritma, kan? Bermula dari hujung kepala bergerak ke hujung ekor, kan? Membolehkan cacing tanah bergerak ke hadapan. Jadi kamu tengok, kalau kamu perasan ni, pergerakan dia adalah beritma. Bermula dengan sini dulu,
akan jadi tebal dan pendek, kan? Masa itulah kereta tu akan cengkam tanah. Kemudian pergerakan dia tu akan pergi ke mana? Akan pergi ke situ. Dia punya bulat, tebal dan memendek tu akan dia punya beralih ke belakang. Dia beralih ke belakang. Time tu lah bila mana dah tebal tu ke belakang, kan? Time kat sini pula akan jadi panjang dan tidak tebal, kan? Masa ni lah kereta ni melepaskan cengkaman. Kat sini pula kereta akan cengkam, kan? Jadi dia pergerakan ni seperti peristalsis yang berlaku di esophagus, kan? Jadi bila mana dia berlakukan secara beritma, membolehkan dia panjang pendek, membolehkan pergerakan cacing berlaku.